Assalamualaikum, Siti Mariam Haji Zakaria, Sazaliza Mansur, Nur Jannah, Rodia Sharif, Siti Nur, Aisyah Kifli Zul, Zainah Buyung, Salina Muhammad, Rahimah Abdurrahman. Apa khabar suaminya, Kak? Masya Allah. Uwais Al-Qarni, Wurianti Wu, Rodia Sharif, Kifli Zul, Kak Lum Sufiyah, Alaikumussalam, Airil Humaira. Alhamdulillah. Nuria Hasan, Masya Allah. Habibah Rasul, Subhanallah. Yani Sarah Aisyah Zam, Ruhaya Sidi Ali, Asmah Muhammad, Habibah Ismail. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Muka suratnya berbeza ni. Subhanallah. Ya Rasulullah, salamun alaik, kami cinta padamu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Mari kita panggil kawan-kawan kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita keloi kawan-kawan kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. الله الله. Nur Aini Bakri, Siti Nur Majid, Hanitah Basiran, Fizah Ismail, Aisyah Abdullah, sihat bunda, Azrina Abdul Hanif. Itulah sebab semalam dia jadi terlock out balik. Lagi ke? Baju hijau yang sangkut dekat tu, yang saya basuh semalam kan? Yang sangkut dekat jubah sayang tu. Baju hijau bawa? Abang bawa? Abang keluarkan ke tu? Tak, saya cakap tadi, nak masuk bakul ke? Bukan semalam abang tak pakai baju tu. Lepas tu nak pergi Kedah pakai baju Kedah. Sabar je lah. Sila mukaddimahnya hari ni adalah doakan saya. Doa nak ke mana, Ustaz? Okey, kenapa pakai baju hijau kuning? Kedah. Oh, tak sup Sokong Kedah. Kedah malam ni. Malam ni ke? Sabar je lah. Nak pergi mana, Ustaz? Pergi sik hantar beg umrah jemaah. Masalahnya pasal apa pakai topi macam tu? Bye. Bye, siap. Okey. Ada siap dah. Tak ada hari tu. Itulah saya nak cari benda tu. Yalah. Duk cari benda tu nak pasang kat kereta sebenarnya hari tu. Duk cari kat hari tu letak kat bawah, lepas tu bawa naik atas. Okey, kat pintu. Lalu kot 90 kot. Pasal? Oh. Update tau. Hati-hati. Ada barang tinggal tak? Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ui, lutut masih meragam, kata bonda Datin Aisyah. Juwita Ismail, Kabari, Wawa Azia, Azlina Haji Abdul Rahim. Masya Allah. Okay, kita baru nak baca doa. Ustaz sempat enter frame sekejap tadi, sebabnya lewat. Ya, saya mengaku saya sedikit lewat. Sebab lepas Ustaz balik subuh, kami terus bersarapan. Kenapa kami menyerok bersarapan pagi-pagi? Sebab doakan keberkatan majlis ilmu ini, Allah beri keselamatan perjalanan kepada Ustaz Azwan. Sorang-sorang bersama 17 buah beg umrah.
Tu dia. Anda bayangkan kereta Beza tu. Beza, okey. Dia susun semalam. Dia seorang dekat tempat driver ni. 2 beg dekat depan. 2 beg kat kaki belakang. 10 dekat tempat duduk. Hafal Ustazah Zai ni. 10 kat tempat duduk belakang. 5 kat bonnet. 17 buah beg. Okey. Muat ke bang? Kita buat dia. Kena susun elok-elok. Baru jadi 17 buah beg. So, Ustaz nak hantar beg jemaah umrah kami belah Kedah yang ramai di belah Sik. Okay. Ada orang Sik nak kirim hadiah kat Ustazah. Tiba. Allah ya karim. Gurau. Sebab Ustaz pergi hantar beg je. Jumpa jemaah umrah. Lepas tu saya suruh tidur lah satu malam rehat. Lepas tu baru balik ke KL besok. Okay, jadi doakan selamat. Kalau ikutkan hati daku ingin bersama-samanya. Akan tetapi pengorbanan. Tu gitulah kan sebabnya drive seorang-seorang kan. Kalau kita ada boleh buat teman ke? Ustaz Azwar kata teman ke berdengkuran. Okay. Jadi kita mulakanlah insya-Allah. Terima kasih doa-doanya. Semoga Ustaz dipelihara perjalanannya pergi ke Kedah dan patah balik semula ke KL insya-Allah. Kereta besar ada Ustazah. Kereta besar tu untuk perjalanan. Ustazah kena tinggallah tu kereta. Tapi kalau kereta Beza ni bonnet dia memang besar. Lepas tu memang selesa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Jadi terpulang dia lah. Dia nak bawa kereta apa pun dia bawa. Ustazah tak kisah. Tapi setakat, dia kata setakat 17 tu boleh bawa Beza. Kereta besar tu boleh lebih 20. Hari tu kami bawa ke Terengganu dapat 32 beg. Bayangkan. Jadi itulah yang maksud Ustazah demi ummah kerana Allah. Asalkan kita boleh manfaatkan apa saja, alhamdulillah. Kita tak rasa rugilah. Walaupun sebenarnya yang naik kereta tu hakikatnya 2 orang sahaja. Tapi dia boleh jadi berorang-orang. Berbeg-beg. Berdurian-durian. Durian lah pula. Okay. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Kabari? Lihuma? Betul ke cakap? Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita aminkan doa Abu Darda sekejap. Kerana apa? Saya suka bila saya nak, bahkan hari-hari lah, pagi dan petang kalau boleh. Hatta terutamanya macam ni kan, dengan Bismillahirrahmanirrahim ni Ustaz Azwar nak keluar rumah. Lepas tu kita yang mengiringi dengan doa. Kita suka untuk baca doa Abu Darda. Kalau anda jadikan itu amalan, dia akan membantu keteguhan jiwa kita, ketinggian tawakal kita. Sebab terjemahannya nanti kita faham sangat apa yang saranan Nabi SAW kepada Abu Darda untuk mengamalkan doa ini. Okay, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha
Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Hanya kepadamu aku bertawakal. Engkaulah Tuhan Arasy yang Maha Agung. Apa sahaja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa sahaja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Aku sedar bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku dan kejahatan sekalian yang melata, yang segala roh mereka dalam genggamanmu. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, yakni adil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimin muslimat, pencinta-pencinta kitab La Tahzan Dr. Aida Al-Qarni, bila berpagi-pagian kita dah menyeru-nyeru namanya Allah yang berhak kita puja, yang berhak kita puji, cukuplah dalam hidup kita ini kita memuji-muji Allah, memuji-muji Allah, bergantung harap sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kalau kita di lisan menyebut memuja-mujinya, di hati minda kita kenal sungguh-sungguh dan ada ilmu tentang siapa Allah yang sedang kita puja dan puji itu. Contoh, kenapa kita suka ngending-ngending dekat bos kita? Tak berapa nak ngam pun kita puja-puji dia. Kerana apa? Kerana kita tahu harta dia banyak ni, syarikat ni milik dia ni, aku pula bernaung di bawah syarikat ni. Kalau aku berani-berani lawan dia, mau ke dia naikkan gaji aku hujung tahun ni? Mau ke dia bagi pangkat baru dekat aku? Mau ke dia bagi bonus ke aku ni? Kan? Tak payah risau selagi mana kita berdaung di bawah company ini. Sahamnya dalam negara, luar negara telah dibuktikan oleh Sulaiman Akhlaken. Tiba kan? Macam itulah contoh. Kita kenal kita punya bos tu. Kita kenal dengan siapa kita bernaung tu. Kita kenal kan suami kita yang sadar. Takkanlah kalau ada penjahat datang kat kita, dia tak boleh nak tepis. Contoh kan. Kita ada rumah bertembok, berpagar lagi. Kan subhanallah. Kita boleh tidur dengan lena. Pintu kunci dah ke? Kunci bang, bukan setakat pintu kunci, grill kunci, gate kunci. Kan CCTV dah pasang. Sebab kita kenal bagaimana semua itu bertindak, bagaimana semua itu bekerja. So, kalau kita ada Allah sebagai orang beriman, tapi kita masih di tahap low class punya keyakinan kepada Allah, tolonglah baca doa-doa seperti Abu Darda sebagai memulakan hari, menutup hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, agar sedikit lemau jiwa kita ni. Bila kita baca terjemahannya antaranya, takkan berlaku sesuatu perkara tanpa izin Allah. So, hatta kita tersepak batu kerikil tadi, kita nak marah batu kerikil ke? Memang Allah letakkan dia dekat situ. Yang hang tak mau berhati-hati pasal apa? Sebab itulah hang tersepak sampai berdarah kaki hang. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dah berhati-hati dah Ustazah. Masalahnya terjadi juga. Serah kepada Allah, kita lemah. Allah tahu walaupun itu musibah bagi kita, walaupun itu buruk bagi kita, Allah sedang merancang yang baik untuk kita. Subhanallah. Ini keyakinan yang mana Abu Darda bila diberitahu oleh rakan-rakannya, "Hei, kawasan rumah hang terbakar ni Abu Darda." Contoh kan. Lepas tu dia dengan yakinnya habiskan kerja dia. Kalau kita dah apa? Bed tali bed, panggil bomba. Kan kita. Sebab apa? Sebab kita dah takut. Tapi Abu Darda relax je. Pasal apa? Kalau aku, ibarat nak cakap, aku tak sempat dah nak balik lari kat rumah aku ni, nak padam api ni. Orang duk habak rumah aku terbakar. Kalau itu betul-betul terbakar, Allah tahulah nak ganti dengan yang lain.
Sebab ia musibah bagi aku, tapi itu baik di sisi Allah. Adalah mungkin barang-barang dalam rumah aku ni, daripada kena sita, kena hantar pergi mana-mana, malu aku, aib aku kat jiran-jiran. Allah nak bersihkan aku, nak hindarkan aku daripada aib. Ada benda yang aku tak bayar zakat ke apa ni kot. Allah nak bersihkan sebelum Allah azab aku dekat akhirat. Ada je sangka baik kita kepada Allah. Tetapi sahabat-sahabat, orang macam Abu Darda takkanlah terbakar. Sebabnya Nabi dah ajarkan aku satu doa ni. Takkan berlaku satu perkara tanpa izin Allah. Maka kalau ia berlaku juga kebakaran tu, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang berkehendak. Itu baik bagi Allah, mudah-mudahan ia baik juga bagi aku. Ya Allah, kalau kita punya hati yang macam ni, anda bayangkan. Anda fikir ada masa untuk kita sakit kepala. Gitu Masya Allah. Anda fikir ada masa kan, maksud Zunaiza Ahad, kita ni cempera lah, apalah, semualah cempera, habis tak tahulah lintang pukang, lari masuk dalam longkang, tak sempat balik nak pi simbah ayak dekat rumah terbakar tu kan. Allahu Akbar. Saya merasakannya sahabat. Semoga Allah lindungi Taman Keramat Permai ini daripada segala musibah yang begitu lagi. Bayangkan jiran saya yang hangus terbakar rumahnya. Bohonglah tak bersedih, Masya Allah. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Semoga sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun yang first kebakaran, yang total loss tu, belum lagi siap pembinaan rumahnya apa semua, semoga Allah mudahkan urusan. Tolong sahabat aminkan. Sebab itu saudara-saudara kita juga, kita tak tahu kan kenapa Allah buat macam tu. Pasti Allah ada perancangan yang baik. Tolong doakan jiran-jiran saya, sahabat-sahabat kita yang diuji dalam musibah, itu tetap baik di sisi Allah. Tolong pujuk hati kita untuk bersangka baik dengan Allah. Okey. Kemudian sahabat tim khidmat Ustazah, yang Ustazah cerita rumah Zura pula, ada dah kot dekat bawah ni. Masya Allah kan. Alhamdulillah, sebab dia rezekinya tak macam rumah yang terbakar pertama dulu tu, hanya kawasan hall di bawah, dan urusannya Allah mudahkan. Subhanallah, sekarang rumahnya dah hampir siap dah. InsyaAllah tak lama lagi boleh dah pindah masuk rumah dia semula. Maknanya ini rezeki masing-masing. Masya Allah. So kita belajar daripada apa yang Allah turunkan kepada orang lain. Bukan kita minta, okey nanti satu hari rumah aku akan terbakar ni, aku nak jadikan. Tak, kita tak pernah minta musibah dalam hidup kita. Kita minta nikmat. Tapi andai berlaku juga musibah, kehendak siapa tu? Ya Allah. Sebab itulah doa Abu Darda yang ada dalam buku amalan harian ni. Ustazah wajibkan diri Ustazah untuk beramal akannya. Kalau tak mampu pagi petang pun setiap hari sekali. Lebih-lebih lagi waktu pagi macam ni kan, kita nak keluar rumah, kita nak start musafir. Supaya wa na'udzubillah min zalik, berlaku apa je dalam hidup kita, termasuk yang kita tak mahu berlaku, kita akan kata, takkan berlaku perkara ni tanpa izin Allah. Allah nak benda ni jadi macam ni. Ajarkan aku kuat ya Allah. Ajarkan aku kuat ya Allah. Apa tu? Apa tu soalan dia lajunya? Macam mana ya Ustazah nak elak diri daripada terjebak dari melakukan dosa? Dah berhati-hati, dah berhati-hati. Amboi, Ekau Jaja, very good morning kemain. Ekau jumpa Ustazah nanti very good morning. Memang kena ning Ustazah. Assalamualaikum. Asyik baik dah bagi salam dulu. Okey, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah berhati-hati. Akai ada, pakai. Kenapa kita berhati-hati? Maksud berhati-hati macam mana? Saya tak keluar rumah Ustazah, sebab saya takut kalau saya keluar nanti mata saya berdosa tengok maksiat. Kan, jangan kata orang yang keluar rumah tu berdosa. Sebab ramai orang yang keluar rumah berpahala. Tapi anda yang duduk di rumah saja, kalau anda tidak menjaga nikmat mata yang Allah anugerah ini, menggunakannya kepada jalan maksiat, nak berhati-hati macam mana lagi? Jari ni kita yang punya. Kita yang nak klik apa dekat handphone kita. Mata ni kita yang punya. Kita yang nak buka bontang bila tengok maksiat, atau kita nak tutup atau tengok sebelah mata gitu. Itu Piramli je. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang buat keputusan. Jadi kita tak boleh kata terbuat dosa. Terbuat dosa. Kecuali ada orang menganiaya, orang memang menipu kita. Ustazah ni
Saudara saya sendiri yang selama ni baik dengan saya, dia ajak saya meniaga, Ustazah. Mula-mula okey, rupa-rupanya terlibat dengan riba, rasuah, penipuan. Saya tak tahu, Ustazah. Saya memang tak ada niat. Allah tahu kamu dizalimi. Dan kita belajar dalam kitab Al-Tahzan, masih untung menjadi orang yang dizalimi. Kerana orang dizalimi ni tak ada niat nak buat jahat, tak ada niat nak buat jahat pada orang lain, pada diri dia sendiri, untuk menjebakkan dirinya kepada dosa. Tak ada niat. Sebab tu kepentingan niat ni, kerjanya hati sangat penting, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari-hari buka mata kita bercakap dengan Allah. Siapa yang bangkit-bangkit tidur terus bangkit, terus pergi bilik ayak, jatuh dalam bilik ayak. Jangan duk kalut sangat. Sebab tu jangan bangkit lambat-lambat. Kan? Jangan bangkit setelah mendengar azan subuh. Usahakan bangkit sebelum mendengar azan subuh. Usahakan setengah jam sebelum, 1 jam sebelum lebih baik. Masa kita bangkit tu terkebil-kebil, menggeliat sana sikit, menguap entah tak tahu berapa kali, nak gosok-gosok tarik mata dulu kan. Jangan terus bangkit macam orang terkejut. Hampa pening sekali. Pening. Okey? Now kita duduk kan? Baring sekejap. Ya Allah, Alhamdulillah. Sempat kan Nabi dah ajar kita. Buka-buka mata. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan dah duk baca doa. Alhamdulillah, paling kurang hidup lagi aku pagi ni. Kan ada je orang yang Allah matikan malam tadi dalam tidurnya. Kan ada je yang pagi ni tak boleh bangkit, tiba-tiba dah lemah tangan dan kaki. Ada orang kena stroke dalam tidurnya, ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu dah termenung kat situ, duduk pula birai katil, fikir, ya Allah, apa aku nak buat hari ni? Izinkan mata aku hanya buat perkara yang Engkau redha, telinga aku mendengar yang Engkau redha, ya Allah. Tangan kaki aku melangkah kepada yang Engkau redha. Jangan izinkan seluruh anggota aku ni bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Tua dah ni, bukan muda lagi, ya Allah. Cukup-cukuplah dosa silam yang aku buat. Masa jahil aku dulu, masa alpaleka aku dulu. Aku ni, ya Allah, hari ni Kau hidupkan, makna kurang sehari lah peluang aku hidup kat dunia ni. Ampunkan segala dosa aku. Kita belum masuk bilik ayak, belum berwuduk, belum menyembah Allah dalam sujud tahajud kita, sahabat, pun hanya baru dibirai katil tu dah pahala. Pahala, sahabat dirahmati Allah. Sebab kita bercakap-cakap dengan Allah. Tapi hangpa kalau dah bangkit pukul 6.50 pagi, 6.50 pagi baru nak bangkit, subuh tak lagi, janganlah duk. Ustazah kata kena bermenung dulu sambil baring ni. Bercakap-cakap dengan Allah 10 minit. Duduk pula birai katil 10 minit. Ampunkan dosaku, ya Allah. Sembahyang hidup lagi ni. Kan, lepas tu pula picit jerawat dekat cermin. Tengok-tengok 7.15 pagi. Bila mana hangpa nak solat subuh? Kan, kan pagi-pagi dah kena bebel dah. Subhanallah. Itu tanggungjawab kita bila berpagi-pagian. Jadi doa Abu Darda dalam ni bagi ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita baca dengan ilmu, kita baca dengan roh seorang hamba, kita fazilatul laili gelak. Subhanallah, kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam dah tergelak-gelak. Saya duduk pelik. Lepas je doa, lepas je bagi tahu ustaz pergi Kedah, pasal apa saya tiba-tiba termembebel? Minta maaf, saya membebel hari ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Ustazah cari handphone. Mana handphone saya ni? Nak tengok jam. Mana handphone saya? Anda dengar clear jelas? Sebenarnya handphone yang saya cari, saya tengah pakai ni menghadap anda ni. La ilaha illallah, Ustazah Jai. Kan? Kefli Zul kata, mohon terasa. Orang duk suruh tadi baring, ya Allah, syukur Engkau hidupkan aku. Kalau kita bangun awal, kan, lepas tu bangkit pergi bilik ayak, wuduk, masih lagi sempat tahajud, ada lagi belum subuh ni, sempat lagi taubat, sempat lagi hajat. Kalau malam tadi tidak berwitir, kita sempat lagi tutup dengan witir. Kan, sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Alhamdulillah, subuh dah di awal waktu. Bahkan kita menanti subuh. Solat yang kita menanti di atas sejadah dengan doa, dengan zikrullah, inilah solat yang insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah apa? Insya-Allah apa tu? Insya-Allah solat yang khusyuk lah saya nak cakap.
Tak, saya nampak tulisan bangun selepas subuh nanti setan kencing atas kepala. Ayo amma, kan jangan macam tu. Maksudnya muslimat dirahmati Allah, jangan kita bangkit sampai subuh kita terlepas. Bukan macam tu. Terima kasih Agus Niar Tanjung. Tanjung apa tadi? Ustazah pakai phone. Umur Redha bila Ustazah pakai handphone Ustazah yang dah sebenarnya Ustaz kata tukarlah handphone awak tu, abang tengok dah sakaratul maut. Siapa kata sakaratul maut? Boleh guna lagi kan, elok lagi kan. Selagi elok jangan nak ngada-ngada tukar. Kan sahabat-sahabat, bukan tak ada iPad, bukan tak ada tab. Tapi iPad hari tu pakai hang paduk kata slow suara lah, muka gelap lah. iPad Apple kena gigit tu. Lepas tu pakai Samsung pula. Samsung saya ni tak tahulah kenapa almengongi. Kan almengongi. Bila saya klik Facebook, tengok. Suka nak terlog out, nak login balik macam-macam pula cekadaknya. Saya rasa dia ni pening. Sebab banyak benar dekat tab ada Facebook Ustazah, dekat iPad ada Facebook Ustazah, dekat handphone, 2 handphone ada Facebook Ustazah. Dia pening. Dia tulis surat cinta kat saya. Dia takut Facebook saya ni di-scam oleh orang lain. Saya nak cakap kat dia tak reti. Saya cakap scammernya adalah saya sendiri. Kan? Sebab memang banyak untuk apa? Untuk menjadi wadah ilmu kepada anda. InsyaAllah kita sama-sama kongsi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi yang paling the best, banyak gadget macam mana pun, yang handphone saya ni lah, yang dah sakaratul maut ni. Sebab saya reti guna hok ni je. Yang lain-lain tu orang hantar untuk guna majlis ilmu. Bermanfaat, guna sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi hok yang Samsung handphone ni lah juga yang saya reti. Dia kenapa sahabat orang hadiah kat kita, kita tak ada masa nak bila orang dah setting, kita buat je live Facebook. Saya tak ada masa nak main, ni guna untuk ni bagus ni. Tak ada kerjanya nak godek-godek, tak sempat. 5 minit amat bermakna sahabat. Tapi handphone yang sentiasa kat tangan ni, saat-saat lagi Ustaz drive, sangkut jam ke, bang saya dah tahu dah handphone ni rupanya. Dia memang sentiasa ada kat tangan. Sebab tu itulah yang dia yang paling sakaratul maut sekali. Jadi harap-harap semua orang boleh dengar dengan baik. Tak apalah walaupun saya kena macam ni nak baca komen anda, okay? Kenapa saya banyak cekadak sikit hari ni? Kona sana, kona sini, masuk lambat sebab temankan Ustaz sarapan, Ustaz gerak pergi Kedah doakan. Lepas tu, dan kenapa saya membebel dulu di awalan? Sebab baru nak start. Ya Allah, 1.6k ke? Minta maaf kalau ada orang baru. Saya memang macam ni. Saya tak reti nak skema-skema. Kan? Ni bukan ceramah, ni sembang-sembang. Bab 271. Allahu Akbar. Sahabat, sedar tak kita? Bab 271 bermakna lagi 10 bab je kita nak babai pertemuan latahzan kita yang sangat mengujakan, menceriakan, mentautkan hati-hati kita berkasih sayang kerana Allah. Ya Rab, saya sangat sayu, saya sangat syukur, tak tahu bercampur aduk perasaan ni bila nantinya kita akan sampai kepada bab yang terakhir dalam kitab ini, bab 281. Okay, memang insya-Allah kita akan ulang balik kitab Latahzan, tetapi hanya untuk 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Kemudian Isnin hingga Jumaat Ustazah akan gunakan kitab baru Ustazah. Itulah dia, Fasabrun Jamil. Ni kalau dah mata melilau macam ni, duk cari kitab lah. Mana pula kan, penuh ni meja ni dengan kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat atas sofa tu, semalam duk belik kitab tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan Kak Ayah Gaus nak babai dah, tak tahu sayu hati. Sebab kita rasa subhanallah, ukhuwah seluruh Malaysia bahkan menjalar keluar negara asbab everyday dengan Latahzan. Percayalah sahabat, lebih 20 tahun saya dalam dakwah, tapi ukhuwah asbab Latahzan luar biasa. Luar biasa. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang berduka Allah gantikan dengan gembira, yang sekarang sedang bermasalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Tengok, adakah yang sedang bersedih? Adakah yang nak mengadu, berkeluh kesah?
Ustazah, saya nak jumpa ustazah, saya nak mengadu. Saya bukan Tuhan. Anda mungkin boleh tumpang bahu saya, peluk dakap saya yang memang sedap kalau dipeluk ni. Muslimat, muslimin duk tekuk telinga, jangan duk perasan pula kan. Muslimat dirahmati Allah, sedapnya peluk ustazah ni. Memang. Tapi saya tak reti, tak pandai, tak boleh bahkan untuk bantu anda selesaikan masalah. Tak mungkin boleh. Masya Allah, ni pengikut tegar dari Singapura, Kak Rohana Samsuri, menjadi saksi, Masya Allah, betapa mencintai kitab La Tahzan. Allahu Akbar. Betul-betul terasa sayu, Hilmiyatun Ainun. Masya Allah. Jadi, kita yang istiqamah setiap hari dengan kitab La Tahzan je tahu apa nilai La Tahzan sepanjang kita bersama-sama ni. Masya Allah. Yang berukhuwah asbab kitab La Tahzan luar biasa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, saya tak mampu bantu apa-apa. Jadi, wallahi, sahabat-sahabat, meremang bulu roma saya nak cakap. Bila mana anda istiqamah dengan La Tahzan, tak kira live atau dengar ulangan, nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni yang mencedok daripada kalamullah, itulah Al-Quran, mengambil daripada hadis Nabi SAW dan syair yang indah-indah dan kata-kata para ulama serta orang-orang bijak pandai hatta dari negara Europe sekalipun. Kita yang baik kita pelajari, kita telusuri pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Sepanjang kita menekuni kitab La Tahzan, percayalah sahabat, ada rajuk sendiri mau pujuk. Biasa kan kita makin tua, makin rasa sunyi hidup, ada rajuk di sana sini. Jangan risau, ada cara untuk kita pujuk diri kita sendiri. Nak tunggu orang pujuk, memang hidup lu ustazah, balik rumah bini belah sana. Oh, sabar-sabar cik, sabar. Kan? Nak harap anak-anak pujuk, sejak kahwin ni ustazah, tak adanya nak telefon kita pun tak ada. Contoh kan. Kita boleh pujuk diri kita sendiri. Dengan siapa yang memujuk kita sebenarnya? Quran, hadis. Itulah Allah dan Rasulullah. Ya Allah sahabat, rindu sangat-sangat dengan La Tahzan kalau kita tidak berla tahzan setiap hari. Buktinya bab 271. Sentiasalah berpegang pada redha Allah Subhanahu wa taala saat tertimpa musibah. Kalau ada kawan-kawan kita yang sedang dalam musibah, dalam ujian, jangan berkeluh kesah sahabat. Please gantikan dengan zikrullah. Gantikan dengan zikrullah. Kita tak rasa, ustazah saya dah baca selawat 1000 kali kot, saya dah istighfar 1000 kali kot, tak ada pun nampak jalan keluar daripada masalah saya ni. Sabar. Sabar Ustaz. Sebab kita takkanlah, ya Allah aku ada hutang ni. Saya 2 hari berturut-turut, hari Ahad di Surau Bukit Ceras, hari Isnin semalam di Surau Al-Ittifaq. Tiba-tiba kitab 50 ciri munafik tu bab yang sama belajar tentang munafik bila orang sengaja tak mau membayar hutang. Dan Nabi bagi tahu dalam satu hadis, orang yang sengaja tak mau membayar hutang ni, sahabat-sahabat, sengaja, okey? Anda punya diri je yang tahu. Aku ni sengaja ke tak nak membayar? Ya, ramai di kalangan kita yang punya hutang. Sengaja ke tak nak bayar? Tak ustazah, saya memang tak ada duit. Saya bukan sengaja. Apa adab yang anda buat? Memang tak sengaja. Memang kita tengah susah. Kita janji nak bayar bulan ni, tapi kita pun tengah sesak bulan ni. Tapi apa adab anda? Jumpa tak dengan orang yang anda berhutang tu? Kak, saya minta maaf, saya dah janji nak bayar bulan ni, tapi itulah suami saya pula tak dapat gaji bulan ni, kena tipu dengan bos dia. Anak saya pula sakit, duit klinik je dah berapa. Kak, saya nak bayar sangat, saya minta maaf. Saya janji nak bayar 1000 kan Kak bulan ni, tapi saya tak mampu ni, saya rasa bersalah sangat. Boleh tak saya bayar RM100 dulu ke Akak? Kalau kita dapat orang baik, tak apalah, nanti bila-bila lah. Kalau kita tak dapat bayarlah 100 daripada tak ada langsung. Kau ni memang muka penipu. Kita tak nipu, tapi dia tuduh kita macam tu. Allah tahu sahabat, kita jangan jadi orang yang menzalimi. Kerana orang yang menzalimi dimurkai Allah. Kalau kita jadi orang yang dizalimi, masih perlu bersyukur. Kerana Allah pandang orang-orang yang dizalimi. Allah limpahi rahmat. Selagi mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak jadikan peristiwa itu sebagai lubang-lubang maksiat. Maksudnya, muslimat dirahmati Allah, kita jumpa minta maaf. Kan kita metrai perjanjian baru. Saya kan janji bulan ni Kak, saya cuba sebelum hujung tahun ni, mudah-mudahan Akak tolong doa.
Sahabat, orang yang bersungguh-sungguh nak bayar hutangnya, Allah akan sungguh-sungguh juga untuk beri laluan rezeki yang mudah. Tapi kalau kita memang sengaja tak nak bayar hutang, buat aja, tak reti-reti nak minta maaf ke nak jumpa, nak minta nego, kan kita janji nak bayar segedebuk 1,000, tapi kita tak boleh nak nego dengan dia, Kak, boleh tak 100 sebulan selama 10 bulan. Kita jumpa dia, sahabat, orang tu pun sejuk hatilah, lembut hatilah. Sebab kita bersungguh-sungguh nak bayar tapi betul-betul tak mampu. So, jangan jadi orang yang sengaja tak nak membayar hutang. Kerana orang yang sengaja tak mau membayar hutang, dia telah merosakkan harta saudaranya. Kamu rosakkan harta saudaramu, kamu tunggu Allah akan rosakkan hartamu. Hari ni saya tulis dekat Facebook, tahu sahabat, kesan daripada saya mengajar 2 hari berturut-turut bab itu. Dah ada yang PM, awat ustazah, ada orang hutang ustazah tak bayar ke? Hampa ni pasal apa? Asal tulis status je, ingatkan ia berlaku pada chat. Dok le. Saya bergaul dengan ramai orang. Kadang orang tu mengadu begini, kadang jumpa dalam kitab. Anggaplah apa yang saya teringin nak tulis tu Allah ilhamkan, lalu ia pelajaran untuk saya, juga untuk semua yang membaca. Sibuk nak PM, awak ustazah ada masalah ke? Ada orang tak bayar hutang ke ustazah ke? Buat kita pula ke aku yang tak bayar hutang ke orang ni? Patutnya kita sentiasa aku banyak salah ni, bukan sibuk nak cari salah orang lain. Sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takutkan ancaman daripada Nabi tu? Nabi dia sangat lembut, dia tak ada nak warning-warning orang tanpa Allah suruh dia cakap macam tu. Mu kalau sengaja tak nak bayar hutang orang, kalau tidak dulu Nabi tak sampai Nabi tak solatkan jenazah orang yang sengaja tak mau membayar hutang. Bayangkan sahabat, kalau imam-imam kita hari ini di masjid, dia tak memandang kepada syarah hadis yang lain. Banyak versi yang kita boleh ambil sebagai pandangan-pandangan ulama ni untuk kita guna pakai dalam kehidupan. Ada seorang imam ni kata, imam, jenazah dah ready dah dekat tempat asaf ni, kita nak solat jenazah dah, pasal tak asaf. Aku tak mau solat kat dia ni. Dia ni memang masih hidup, sengaja tak nak bayar hutang. Lepas tu, imam tak boleh macam tu, orang dah mati kot. Sabar Pak Imam, sabar. Tak, Nabi pernah tak solat jenazah kepada orang yang sengaja tak nak bayar hutang. Alah, kita hidup di zaman ni sahabat, kalau kita buat perangai macam tu imam, hang duduk sorang-sorang kat rumah lah. Kemain lagi sahabat. Kan maksudnya dengan kita okey tak payah bawang imam tu. Sebab memang satu ketika ada Nabi tak solat jenazah kepada orang yang sengaja. Saya tekankan bab sengaja ni. Sebab kadang orang bukan tak sengaja, orang bukan sengaja sahabat, tapi memang di dalam resah susah. Jangan sampai sahabat, Nabi kata kalau mu sengaja tak bayar hutang, mu sengaja merosakkan harta saudaramu. Mu buat ona, buat jahat, rosakkan harta saudaramu, Allah akan rosakkan hartamu. Kenapa ustazah? Saya dapat bulan ni allowance, dapat gaji tambahan, dapat bisnes saya masyuk, tapi kenapa tak cukup? Jangan sibuk tanya kenapa tak cukup. Allah yang maha mencukupkan bila mu cukup mengikut perintahnya Allah. Panjang pula cerita ni bab hutang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita masuk. Patutnya dah berhenti kan, tapi baru nak masuk. Sahabat, sabar ya, belajar dengan Ustazah Zain memang macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan kita yang maksum, diusir dengan paksa dari Mekah. Diusir. Ingat peristiwa hijrah sebelum Nabi dengan aman damai ceria disambut dengan paluan kompang. Tala'al badru alaina. Seronoknya orang-orang Ansar menyambut Rasulullah. Rasulullah boleh tersenyum riang. Ya Allah, setelah apa? Setelah sebelum hijrah. Dari Mekah sampailah ke Madinah. Itu dari Perlis sampai ke Sabah. Suka hati je Ustaz Azan. Dan macam mana lagu hijrah tu? Hijrah itu pengorbanan tu lain, sebelum dia tu tak ingat dah. Jadi dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada cerita gembira.
Walaupun Nabi diburu bersembunyi di Jabal Sur, Allah rindunya nak bercerita di kaki Jabal Sur dengan jemaah umrah. Semalam jemaah haji kita KT01 telah selamat tiba di KLIA. Masya Allah, tabarakallah. Akan menyusul sahabat-sahabat kita yang jemaah haji tahun ini, dan jemaah umrah akan menyusul. Semoga lebih mudah, tidak ada keketatan melampau seperti dulu-dulu selepas musim haji. Sebab musim haji kali ini sangat sukses. Okey, tak ada penyakit yang berjangkit dilaporkan kecuali mereka menyembunyikan. Wallahualam, nampak macam smooth elok sebabnya tak seramai sebelum-sebelum ni. Saudi baru try, cuba dan test. Percayalah tahun depan kota akan meningkat. Percayalah yang sedih, kecewa umur 65 tahun tak boleh pergi haji dah. InsyaAllah kita doa sama-sama, jangan sangka-sangka buruk. Mudah-mudahan ke depan makin ringan dan Allah jemput nama kita pula yang terkehadapan. Mudah-mudahan, amin. Okey, kita doalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mudah-mudahan urusan keberangkatan pulang para hujaj kita Allah permudahkan. Sebelum hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi sakit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi sakit dengan hijrah daripada bumi Mekah, tempat kampung halamannya tu, ke bumi Taif untuk menyampaikan dakwah. Sangat sakit. Ini cerita yang bisa mengalirkan air mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terpelihara dari maksiat, diusir dengan paksa dari Mekah, tempat keluarga, anak-anak, rumah dan kampung halamannya. Masya Allah, sahabat-sahabat. Lalu pergi ke Taif mencari perlindungan yang justru disambut dengan dusta dan penolakan yang keji. Dia rasa dia pergi ke Taif dapatlah bantuan, rupanya tidak. Akhirnya apa yang menyambut Nabi? Batu-batu, siksaan, caci maki dan umpatan, semuanya dilemparkan ke arahnya. Siapa yang dalam hidup tak pernah diumpat, tak pernah dicaci, tak pernah diseksa? Mungkin bukan zahir tapi batin saya terseksa ni ustazah. Ini biasa. Biasa bagi kita manusia yang bergelar umat Muhammad, kerana pemimpin kita kekasih Allah itu yang diamanahkan untuk memimpin kita umat akhir zaman ini juga pernah didustai, pernah ditolak, dikeji, bahkan batu bata hinggap. Ya Rab, sahabat-sahabat, diseksa, dicaci, diumpat keji ke arahnya. So kita biasa saja yang tidak maksum, yang penuh dosa untuk diumpat keji, dicaci, tak disukai oleh orang, biasa saja. Faham Kalau Rasul yang maksum, yang sempurna itu pun diumpat keji, dicaci orang, apatah lagi aku. Jadi kuatkan jiwa kita. Kalau orang duk hasut, hang tak tahu ke dia tu tak suka kat hang? Hang tak tahu ke dia tu hari-hari ngumpat kat hang? Cuba ajar diri untuk sengih. Sengih walaupun air mata mengalir. Pasal apa orang tak suka? Ya Allah, aku dah habaq benda yang betul. Aku nak suruh anak buah aku tutup aurat. Pasal apa dia makin menjeling dekat aku ni? Ya Allah, aku dah habaq benda betul. Lagi aku suruh tutup aurat, lagi dia jeling dekat aku setiap kali jumpa. Biasa. Sebab Nabi pernah kena cerca. Jadi sahabat, kalau kita nampak Nabi, kita dah takkan berkeluh kesah. Kenapa aku orang tak suka? Kenapa aku derita? Kenapa aku kena seksa? Nabi pun pernah melaluinya. Please. Please jangan pandang, Ustazah, saya suka tengok kawan saya tu. Tak pernah kena umpat keji caci. Semua orang suka je kat dia. Hang tahu ke? Apa yang ada dalam balik bilik dia, dalam kain dia, hang tahu ke? Tak tahu kan? Ni Dr. Aida Al-Qarni nak bagi tahu kat kita, Nabi pernah melalui semua itu. Subhanallah sahabat. Jiwa kita akan kuat bila kita pandang Allah dan Rasulullah. Kita jadi lemau ni sebab kita tengok jiran saya tu okey je ustazah, suami dia romantik je. Ustazah, artis tu okey je ustazah, pakai inai pun cantik. Saya beli inai dia, kenapa jadi warna lipas ustazah? Dah pasal inai pula hampa bergaduh. Apa suruh gatai pakai? Kan? Saya pakai inai bila masa saya kahwin dulu je. Tapi saya suka, ustazah tak boleh kecam saya suka pakai inai. Dah suka, hang pakai. Asalkan memang air sampai ke kuku kita, ke kulit kita. Pakai, berhati-hati dengan yang sintetik. Kenapa disebut sintetik? Kan sahabat?
Kerana dia akan menyensitivitikan kulit, jadi rosak bagi orang yang alergik dengannya. Sebab tu dia kata, I suruh pakai kat kuku je. Pasal apa hang pakai kat rambut, dekat dahi semua? Tak nak dengar cakap. Gitulah. Kan sahabat? Alah Ustazah ni mentang-mentang dia tak pakai inai, dia nak cakap kat kita lah pakai inai. Hang nak beli pesen apa pun, hang beli. Tapi kalau tak jadi, Ustazah kita dah banyak botol, dah banyak kotak dah beli inai dia. Tapi kenapa kita tak jadi macam dia? Sebab hang tetap hang takkan jadi macam dia. Dia jual tudung, jangan harap jadi macam muka dia. Takkan jadi. Dia Nilofa, hang ni lopa-lopa je tau. Kan? Saya beli je lupa daratan. Sekian. Kan? Apa tu marah ke orang tu jual pasal apa, menipu. Mungkin dia tak ada niat menipu. Sebab dia kata, I pakai elok. Dah dia memang elok. Sekian dimaklumkan. Oh ini beli tak jadi. Siapa yang suruh semua benda diiklankan nak beli? Kat mana kita punya tahan nafsu ni? Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah pelik-pelik sungguh lah. Lah ni kecoh bergaduh pasal inai pula. Allahu Akbar kan? Dah sudah. Kalau Ustazah jual tudung muzayyanah pun, anda takkan tumbuh taik lalat belah kanan. Sebab ini tetap muzayyanah. Anda tetap anda, Umi Kalsum. Sekian dimaklumkan. Baik. Kedua-dua mata baginda mencucurnya air mata duka. Allahu Akbar. Kita biasa menangis kerana kecewa. Orang yang kita tolong Ustazah, tiba-tiba dia pula yang kelentong kita Ustazah, sampainya hati dia. Biasa je. Nabi pernah kena. Nabi buat super baik apa yang Nabi tak buat. Nabi kena, sahabat dirahmati Allah. So kita yang bukan Nabi ni apa hal? Dari tepi, sipi-sipi sama. Akan Baiti Abdullah betul. Duk pakai inai orang tu. Orang tu pakai inai, sekejap je penuh. Kita pula sipi-sipi je kan. Sebelah ada, sebelah tak ada. Aduh, pelik-pelik lah orang perempuan ni. Orang perempuan Malaysia jangan terlampau obses. Dia nak jual apa pun, moga-moga rezeki dia melempah ruah. Tapi jangan terlampau obses. Bila dah pakai produk dia tu, lepas kejap-kejap tengok muka. Lagi pun pelik. Siapa yang asyik tengok cermin je? Dah 3 hari dah pakai bang, tapi tak ada pun bertukar kulit ni macam kulit dia. Laki pun pening lah sahabat dirahmati Allah. Aku kahwin dengan Muzayyanah ke dengan Nilopa? Kan, gitulah laki pening. Aku rasa dulu aku terima nikahnya Muzayyanah binti Abdullah. Udah-udahlah jadi Muzayyanah. Pasal apa nak jadi orang lain? Yelah bang, saya ingat saya beli produk dia hari tu, saya jadi dia. Tidak. Dan abang pun tidak mau kahwin dengan dia. Kalau bagi apa salahnya kan? Orang lelaki. Masalahnya dia tak mau ke abang. Awak je nak ke abang. Abang terima je awak tak lalat ke apa ke. Macam itulah maksudnya. Faham ke tak faham ni? Ya Allah, aku tak terasa juga, tak tahulah kan. Sekian dimaklumkan. Kedua-dua mata baginda mencucurnya air mata duka. Kan air mata duka. Kedua-dua tapak kakinya mengalirkan darah suci. Ya Allah, Rasulullah di bumi Taif sangat pilu ceritanya sahabat. Dan kalbunya, hatinya terpanggang oleh pahitnya musibah. Apa maksud? Ya Allah, semalam kita belajar satu word yang sangat deep. Nabi kenyang dengan kepahitan. Nabi kenyang dengan kesengsaraan. Maksud Nabi telan. Kita ni tak telan. Macam mana Allah nak bagi pertolongan sahabat? Subhanallah. Maka kepada siapakah kita nak meminta perlindungan? Kepada siapa harus minta pertolongan? Kepada siapa harus mengadu? Kepada siapa harus menghadap? Hanya satu. Hanya satu sahabat-sahabat. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, maha kuasa, maha tinggi, maha menolong. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang maha kuat, maha kuasa, maha tinggi, maha menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan dirinya ke arah kiblat, menuju Tuhannya dan bersyukur kepadanya. Sedang lidahnya mengeluarkan ungkapan pengaduan, bisikan yang tulus dan permintaan yang mendesak.
Dia berdoa sambil menangis dan mengadu kerana dizalimi dan disakiti. Kerana dizalimi dan disakiti oleh siapa sahabat-sahabat 2K yang menonton hari ini? Oleh siapa sahabat-sahabat? Kadang-kadang yang zalim pada kita, yang menyakiti kita, suami sendiri. Suami-suami soleh, kadang-kadang isteri sendiri. Keluarga pasangan kita. Kenapa ipar duai kita buat kita macam ni? Kenapa mak mertua saya zalim pada saya macam ni? Ustazah, saya sedih. Bukan sedikit aduan-aduan ini kepada Ustazah. Lalu Ustazah nak cakap apa lagi? Contohi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak-pak penakan dia yang menyambut dia menatang bagi minyak yang penuh ketika lahirnya Muhammad tanpa ayah. Mereka yang mengusung dengan penuh kebanggaan ke sana sini. Tapi bila Nabi ajak mereka menyembah Tuhan yang Esa Allah, mereka kata kepada Muhammad, Tuban laka ya Muhammad. Celaka ke atas engkau Muhammad. Padahal dulu masa lahirnya Nabi, mereka julang, bangga, anak saudara aku lahir ni. Bapak dia meninggal masa dia belum lahir ni. Sayang pada Muhammad. Bila Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakan bahawa Allah itu Esa, tunggal, mereka tak mau terima walaupun anak menakan sendiri. Mereka buang, mereka musuhi Muhammad. So biasa je kita kalau diuji begitu. Faham ya? Sebab tu Ustazah kata kita akan kuat bila kita pandang Muhammad. Selama ni kenapa kita tak kuat? Sebab kita tengok Facebook, bahagianya lah dia, suami dia dokong walaupun dah 10 tahun kahwin. Kita malam tadi anniversary yang ke-10, kita minta suami dukung kita. Haram dia nak dukung. Tak payah nak kecil hati. Dah memang kita terlebih berat lepas 10 tahun kahwin. Tak larat ni suami kita nak dukung, slip disc terus. Kan, yang artis tu 10 tahun kahwin dapat didukung kan oleh suaminya. Sebab apa? Sebab maintain gitu. Sekian dimaklumkan. Tu kita tengok artis, tengok orang tu, orang ni bandingkan dengan keluarga rumah tangga orang lain. Memang kita sakit. Pandang Muhammad. Muhammad pernah melalui derita perit seperti mana yang kita pernah lalui. Bahkan lebih dahsyat lagi. Sampai ada syair yang menukilkan, takaran musibah terukur dengan tangisan. Sahabat, bila mana kita banyak menangis di dunia kerana sedihnya orang buat aku macam ni, takaran musibah terukur dengan tangisan. Banyak dia menangis, gambaran banyaknya ujian yang pernah dia lalui. Sampai saya pernah bertemu dengan hamba Allah ni, Ustazah, saya dah lama tak menangis. Tak tahulah Ustazah, wallahi ni cerita benar sahabat. Umur dia lebih kurang sebaya saya je. Saya kecil-kecil dulu mak saya bercerai dengan ayah saya Ustazah. Saya dibela oleh atuk. Duduk dengan atuk, sepupu-sepupu, adik-beradik, anak-anak atuk saya. Tak tahulah cemburu kot dengan saya. Sebab atuk saya sayang saya. Yelah atuk saya baik, mungkin dia kesian kat saya sebab kecil-kecil dah berpisah mak dan ayah saya. Abang saya duduk dengan pak saudara tu, saya duduk dengan atuk. Kami 4 beradik Ustazah, kami duduk bersepah-sepah. Lepas tu Ustazah, saya belajar pun saya daftar universiti sendiri Ustazah. Alhamdulillah saya dapat atuk yang baik sponsor pengajian saya. Lepas tu saya belajar sampai ke luar negeri sahabat. Balik kahwin. Elok kahwin, dapat anak, dapat zuriat, suami pula ceraikan dia. Saya tak tahu apa salah saya Ustazah. Mungkin ini apa benda kafarah ke Ustazah, saya tak tahu Ustazah. Diuji. Jadi sampai dia bercerai dengan suami, sampai sekarang masih baik. Suaminya sahabat, girlfriend datang depan pintu rumah, ambil nak ajak pergi office sama-sama. Anak confused. Mami, kenapa daddy punya girlfriend boleh ambil sampai depan rumah? Mami, kenapa boyfriend mami tak datang? Ini perbuatan biadab suami isteri. Yang isteri ni sahabat, alah dah tak tahu nak cakap apa dah Ustazah. Dah memang dia suka dengan perempuan tu, saya nak buat macam mana? So, bercerai, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekarang masih baik dengan bekas suami. Suami dah kahwin lain lah dengan perempuan tu, masih baik demi anak-anak. Saya kata, ya Allah, orang lain bercerai, bermusuh-musuhan. Awak boleh, dah nak buat macam mana Ustazah? Orang dah tak suka dekat kita, dah ada perempuan lain. Tapi saya kena besarkan anak saya tak boleh derita macam yang saya lalui dulu. Saya belajar sesuatu daripadanya, sahabat-sahabat. Saya dah lama tak menangis.
Sebab saya dah biasa dengan derita daripada kecil. Saya dah terlupa cara nak menangis, Ustazah. Saya tempuh je, saya tahu Allah Maha baik. Walaupun saya tinggal seorang-seorang. Dan akhirnya ketika PKP, semua orang work from home, sahabat-sahabat termasuk dia beritahu, Ustazah doakan saya. Saya kena COVID, Ustazah. Saya nak bernafas susah, teruk saya ni. Ya Allah sahabat. Dia kata, Ustazah, saya dah lama tak menangis. Ustazah tahu kan? Tapi bila saya boleh bangun malam, walaupun dalam merangkak nak pergi bilik air, sebab masa tu COVID banyak mengambil nyawa orang, saya takut mati, Ustazah. Rupa-rupanya Allah bagi saya COVID ni untuk belajar bangun malam, untuk bermunajat dengan dia walaupun dalam kepayahan. Ya Allah Ustazah, saya pelik dengan diri saya. Kenapa saya menangis dalam tahajud saya? Kenapa saya menangis dalam tahajud saya, Ustazah? Padahal saya dah lama tak menangis walaupun macam-macam derita yang saya lalui. Jawapannya dia baru sedar. Dia hidup ni satu hari dia pasti akan mati. Lalu kepada siapa lagi aku nak mengadu? Subhanallah, sahabat. Selama ni dia hidup, dia tak sedar. Aku muda lagi kot nak mati. Pasal apa? Penyakit tak ada. Tapi bila COVID ni menceritakan orang mati di sana sini, saya takut mati, Ustazah. Asal sebut nama Allah je air mata saya berlinang. So takutnya dia ni bukan kerana ditinggalkan makhluk, bukan kerana disakiti oleh makhluk, tapi takutnya takut dia mati tak bawa apa-apa persiapan. Dan natijah daripada COVID itu sampai ke hari ini, solat malamnya tak pernah tinggal, puasa sunat Isnin Khamisnya, ya Allah. Saya pula tabik spring dengan dia, sahabat. Faham ya? Allah ajarkan air mata ni sebenarnya adalah cara Allah bagi ujian-ujian supaya kita menangis kepada Allah. Dan air mata yang jatuh kerana takutkan Allah menjadi pemadam kepada api neraka. Pemadam kepada api neraka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Takaran musibah terukur dengan tangisan dan beratnya tragedi. Hanya kita je yang rasa berat mana tragedi yang kita lalui. Orang boleh kesian yang tanggung kita. So kita nak menyalak-nyalak dengan siapa? Orang takkan faham apa yang kita lalui. Maka kita menjeritlah di batin kita untuk Allah dengar, sahabat-sahabat. Membuat pipi haus akan air mata. Dah terlalu banyak sangat menangis. Allahu Akbar. Bencana masa telah menutupi wajah dengan awan kedukaan yang pekat, disertai hujan tangisan. Menangis bukan kerana makhluk kita menangis, tapi menangis kerana Al-Khaliq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang, itu sebab saya duk pok-pek benda lain dari tadi, sebab habis dah bab ni. Sekarang dengarkanlah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya pada malam di lembah Nakhlah ketika baginda berdoa. Lembah Nakhlah ni, sahabat, banyak menyaksikan sedihnya, deritanya jiwa Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita, Ustazah, lembah Nakhlah saya apa? Mudah-mudahan bilik tempat kita menangis seorang-seorang. Mudah-mudahan sejadah tempat kita meratap, menyungkurkan diri kita kepada Allah. Bumi Allah ni menjadi saksi betapa kita menangis. Bukan kerana makhluk, tapi kerana Al-Khaliq. Kita takut mati nanti kita tak diterima oleh Allah. Subhanallah. Jom kita aminkan doa ini. Kita baca sama-sama, sahabat. Okay, kita boleh ambil gambar, kita boleh jadikan amalan. Saat kita berduka, bersedih, rasa tak ada siapa dah tempat aku berpaut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Anta arhamar rahimin wa rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, ila qaribin yatahajjamuni aw ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'u li. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqta lahu zulumat wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah. Ayanzila bi ghadabuka aw yahilla bi sakhatuka lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayu doa ni, sahabat. Nabi baca satu ketika dulu ketika Nabi sedang bersedih. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu
akan lemahnya kekuatanku, kurang ketelitianku. Nampak tak? Masih menyalahkan diri, tak menyalahkan orang lain. Pasal apa penduduk Taif buat aku macam ni? Tak. Kurang ketelitianku, ya Allah. Dan remehnya aku di mata orang lain. Sampai hati orang hina aku, orang perkecilkan aku macam ni. Kita mengadu pada Allah. Allah yang maha besar. Engkau maha penyayang di antara para penyayang. Tuhan orang-orang mustad'afin. Tuhan orang-orang yang tertindas. Tuhan orang-orang yang lemah. Kita selalu nampak untungnya orang kaya nak masak, ada orang masakkan, nak pergi drive mana-mana, ada orang tolong bawakan untungnya. Kita rasa kita tertindas di sana sini. Tuhan kita wa rabbul mustad'afin. Tuhan orang-orang yang tertindas. Kenapa disebut macam ni? Sebab banyak orang kaya bertuhankan harta bendanya, pembantu-pembantunya, pekerja-pekerjanya. Tapi orang yang tertindas, orang yang miskin, bertuhankan Allah semata. Allah tunggu doa-doa orang ini, sahabat, doa-doa orang mustad'afin. Sebab tu Ustazah selalu pesan, jom kita jumpa dengan orang-orang mustad'afin yang sedang lemah, yang sedang terkebawah, yang sedang diuji, yang sedang tertindas. Jumpa mereka, minta doa-doa mereka. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada kerabat yang memusuhiku? Atau kepada musuh yang engkau kuasakan kepadanya urusanku? Ya Allah, aku tak tahu ya Allah nasib badan aku ni. Adakah masih bersama musuh ataupun orang-orang yang memuliakanku? Akan tetapi aku tidak peduli dengan semuanya selama engkau tidak murka terhadapku, ya Allah. Aku tak peduli orang caci, maki, orang dengki, orang apa, selagi mana engkau tidak murka terhadapku. Saya baca ni pagi tadi sebelum subuh, sahabat menangis sungguh. Aku tak peduli dah ya Allah, selagi mana engkau tidak murka kepadaku. Maksud hidup ni, cukuplah orang marah, benci kat kita macam mana, cukuplah Allah tidak murka kepadaku. Sebab bila Allah start murka pada kita, sahabat, kita kaya pun kita tak rasa berjaya. Kita senang pun kita tak rasa tenang. Sebab Allah dah murka pada kita. Kita nak sahabat-sahabat, selama engkau tidak murka terhadapku ya Allah, sedang kemaafanmu kepadaku lebih luas daripada murkamu. Semua kita harus mengiyakan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita harus mengiyakan. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Aku berlindung kepada cahaya zatmu yang menerangi kegelapan dan urusan dunia dan akhiratku menjadi baik kerananya, agar jangan engkau turunkan murkamu kepadaku. Merayu-rayu, engkau jangan marah ke aku ya Allah, aku takut. Engkau jangan murka ke aku ya Allah. Kalau engkau murka ke aku, segunung emas aku ada pun tak ada makna apa-apa. Jangan murka. Sebab tu kita sentiasa minta rahmat, kita minta redanya Allah. Allahu Akbar. Atau engkau timpakan kemarahanmu kepadaku, jangan marah aku ya Allah, aku takut. Mak kita marah kita, lama-lama mak kita balik pujuk kita, sahabat. Kawan merajuk kat kita bila kita belanja makan, dia datang balik kat kita. Tapi kalau Allah murka kat kita, macam mana? Masya Allah, bumi ni milik Allah, akhirat nanti milik Allah. Kita nak lari kat siapa kalau Allah marah kat kita? Macam mana nak tahu Ustazah Allah marah kat kita ke tidak? Hak tadilah, saya tak nak buat dosa Ustazah, tapi saya terjebak dengan dosa. Dah tahu kawan dengan orang macam tu boleh terbuat dosa, kenapa kita dekati lagi? Dah tahu aku berada di tempat macam ni boleh terjebak dosa, kenapa kita pergi ke tempat macam tu? Kita yang kena berinteraksi dengan nafsu dan akal kita sendiri. Kita boleh timbang yang mana jalan ke syurga, yang mana jalan ke neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiada daya untuk menghindar daripada kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kita tak kuat nak melakukan taat tanpa Allah pilih kita, sahabat. Sebab tu kita kena sentiasa minta dengan Allah. Bila lemau je, la haula wala quwata illa billah, minta kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Subhanallah. Sebab tu bab akhir-akhir ni sahabat, dia menguatkan jiwa kita.
Allah, 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 Allah. Bijak kan Dr. Aid Al-Qarni dalam penyusunan isi-isi kitab Al-Tahzan. Masya Allah sahabat, dia perkenalkan kita dengan siapa Rabb, Tuhan kita yang sebenar. Bagaimana sahabat dia memandang kita? Adakah dia sibuk pandang yang makin gemuk, yang muka berjerawat, yang dapat ke produk macam-macam tak lawa-lawa? Dia reject ke? Syurga ni tempat orang yang cantik-cantik je, yang kaya-kaya je. Hangpa semua masuk neraka. Tidak. Lagi banyak kita derita dan menangis di dunia. Syaratnya kita reda orang ini yang mudah dijemput ke dalam syurganya Allah dengan reda Allah. Muka yang tak cantik di dunia, Allah boleh cantikkan di akhirat. Orang tua di akhirat akan jadi muda kembali. Apa yang kita sibuk sangat dengan benda zahir? Sahabat, sibukkan dengan benda batin ni. Dengan benda batin ni. Cantik tak hati aku nak balik bertemu Allah? Target kita nak mati dengan qalbun salim. Hati yang sejahtera sudah tak ada dengki kat orang. Hati yang sejahtera sahabat tidak ada benci-benci kat orang. Walaupun orang tu benci kat kita, kuatkan aku macam Nabi Muhammad. Orang benci kat dia, dia tetap sayang dengan orang tu. Macam mana aku nak buat ya Allah? Kenali Nabi Muhammad. Kenali Tuhanmu yang menghantarkan ujian, tanda kasih sayangnya Allah. Saya sayang anda semua kerana Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat, selagi mana ada Zulhijjah, tidak lagi berakhir promo untuk buku Roh di Sempadan Barzakh, untuk buku apa itu Al-Quran, untuk buku dari lisan ke tulisan, 3-in-1 buku RM100, termasuk kos pos, termasuk dapat hadiah kitchen demi ummah kerana Allah yang sangat istimewa. Gedik-gedik kitchen tu kalau jual dia saja harganya RM25, tapi kita bagi free untuk sepanjang Zulhijjah. Ustazah ni nak meniaga pula dah. Ustazah jual buku, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Harganya tidak begitu, tapi sempena Zulhijjah kita nak buatlah promosi juga. Tapi anda confirm cantik dengan buku-buku ini. Cantik dalaman anda bila anda baca dan amalkan. Beli bagi hadiah ke orang pun tak mau. Baca dan amal pun tak mau. Lepas tu tanya, macam mana kita nak bercakap dengan anak-anak kita penuh ilmu sampai ke hati mereka? Baca buku. Sekian dimaklumkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita jumpa orang Ampang melawati Taman Permata, Hulu Kelang Keramat. Jumpa pagi ni dengan kitab Di Balik Tabir Kematian yang sangat menyentuh jiwa. Petang dengan kitab Penawar Bagi Hati. Pagi di Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati. Orang panggil Masjid Biru. Anda waste je Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati. Dan petang pukul 3 di Masjid As-Sabirin. Okey, sayang-sayang sekalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.